Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ila Allah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-barzakhi bainal ahadiyyati wal wahidiyyah wa bainal butuni waz zuhur sirri tajalli al-a'zam Ahmad al-bidayati wal bishara Muhammad al-nihayati wal hidayah Mahmud as-sirati was sarira Mustafa al-inayati wal riayah wa ala alihi wa sallim adada kamalika wa kama yaliqu bi kamalih. Allahumma salli salatan kamilah وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. Amma yang saya hormati lagi dikasihi Tuan Imam bagi Masjid Kampung Tanjung Kiri ini, Tuan Kuasa Masjid serta hadirin dan juga hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu sama-sama kita menzahirkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta keizinan daripada Allah dapat lagi sama-sama kita menunaikan kefarduan solat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian kita berzikir, berwirid serta sementara menanti waktu Aisyah yang akan tiba sebentar lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan, masih lagi memperkenankan untuk memberikan kita nikmat dan juga taufik untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu, sama-sama berada dalam majlis zikir. Moga-moga dengan kesempatan dan juga taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, semua amalan kita diterima oleh Allah dan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Hadirin dirahmati Allah, kita juga bersyukur kerana kita sudah pun menjejaki ke dalam bulan Rajab dan beberapa hari sahaja kita berbaki untuk bulan Rajab ini, kemudian Sya'ban dan juga Ramadan, dan kita juga berdoa kepada Allah agar Allah memberkati kita ketika mana kita berada dalam bulan Rajab, dan juga Allah berkati kita apabila berada dalam bulan Sya'ban, serta Allah Ta'ala menyampaikan kita untuk kita beribadat sepenuhnya dengan perhatian dan juga konsisten pada Ramadan yang akan tiba nanti insya-Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah kerana bulan Rajab ini ialah bulan yang dipanggil sebagai Rajab Al-Asab, yang bermaksud bulan Rajab yang dilimpahkan kebaikan kepadanya. Kerana bulan Rajab ini ialah bulan haram, bulan yang seseorang kalau buat ibadat pada bulan haram, maka amalan yang dia buat itu akan Allah Ta'ala gandakan ganjaran pahalanya, tidak seperti bulan-bulan yang lain. Dan begitu juga bagi orang yang melakukan maksiat pada bulan Rajab, balasan buruk dosa yang dia akan dapatkan akibat perbuatan buruknya tersebut juga akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain, melainkan pada bulan-bulan haram, iaitu bulan Rajab, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Muharram. Dan kalau kita tengok Ramadan itu dia terletak antara bulan-bulan haram. Sebelum Ramadan ialah Rajab, Sya'ban, Rajab. Setelah Ramadan pula Syawal. Lepas tu masuk balik bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram.
Seolah-olah Allah Ta'ala nak menyatakan kemuliaan bulan Ramadan apabila ia terletak di antara bulan-bulan haram sebelum dan selepasnya. Dan kenapa kita berada dalam bulan Rajab? Kerana dalam bulan Rajab ini kita perlu melakukan persediaan kerana kita akan menghadapi bulan Ramadan. Maka ini adalah tertib zamani, iaitu tertib yang diaturkan mengikut zaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perlulah kita melihat tertib ini supaya kita tidak terlepas pandang dan juga terlepas hikmah dan juga tujuan Allah Ta'ala menyediakan bulan-bulan haram ini, terutamanya Rajab, sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Mana kata bulan Rajab ni kita kena usaha dah, kena mulakan dah, kena sentiasa melazimi solat jemaah, kena mula dah baca Quran, kena mula dah malam-malam lepas daripada Isyak ataupun solat sunat ba'diyah, kita mula dah semayang witir, kita mula dah qiyamul lail 2 rakaat pun cukup. Kena mula dah benda-benda ke arah ibadat macam tu supaya bila kita masuk Ramadan kita akan bersedia dengan persediaan yang kita telah lakukan di bulan Rajab tersebut. Makna kata Allah Ta'ala tak zalimi kita. Apa maksudnya? Allah Ta'ala tak bagi kita masuk dalam bulan Ramadan tu dalam keadaan terkejut. Dah, Allah Ta'ala bagi dah. Bulan Rajab ni muqaddimah dia untuk kita pecut di bulan Ramadan nanti. Sesiapa yang mensia-siakan bulan Rajab, kebarangkalian dia mensia-siakan waktu dan hidupnya di bulan Ramadan akan tinggi. Jadi jangan kita sia-siakan bulan Rajab al-Asam, iaitu bulan Rajab yang dilimpahkan kurniaan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak seperti bulan-bulan yang lain, yakni tidak seperti selain daripada bulan haram. Boleh nak? Hadirin dirahmati Allah, kebanyakan daripada kita suka ataupun hanya mengambil berat tentang ibadat yang dilakukan dengan zahir tubuh badan kita sahaja. Sembahyang, zakat, puasa, haji, umrah dan sebagainya, kita banyak beri perhatian pada ibadat yang zahir. Sedangkan ibadat ini ada dua bahagian, iaitu ibadat zahir dan juga ibadat batin. Kebanyakan kita melakukan ibadat zahir tapi terlupa untuk melakukan ibadat batin. Sedangkan dua-dua bentuk ibadat tersebut dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana kata kita kalau duk bagi perhatian, wajah duk tengok dekat ibadat zahir sahaja, sebenarnya kita tidak lagi sempurna dalam menjalankan ibadat kita kepada Allah, kerana Allah juga menuntut ibadat batin, iaitu satu bentuk ibadat yang dilakukan oleh hati kita. Ibadat yang dilakukan oleh hati yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni boleh kata kita dengar daripada kecil sampailah kita umur lah ni, kena cinta Allah, kena cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jarang, saya sendiri jarang, mungkin juga tuan-tuan dan puan-puan jarang bermuhasabah. Aku ni ada tak rasa sayang kepada Allah? Aku ni ada tak dalam diri aku rasa sayang kepada Rasulullah? Perasaan tu ada tak? Kita sayang orang rumah kita, kita sayang keluarga kita, betul? Dan perasaan sayang tu dalam hati ni kita rasa. Adakah perasaan sayang yang sama kita rasakan terhadap Allah dan Nabi dia? Itu kita kena muhasabah. Sebab kita tak mahu bila mai bulan Rajab ini, daripada dulu sampai sekarang kita hanya memperhatikan ibadat yang zahir sahaja. Sedangkan ibadat batin yang perlu dilakukan oleh hati kita, kita tak buat, kita tinggal. Kita tak ambil perhatian. Mana kata tak sempurna ibadat kita tu. Dan ibadat yang paling besar, saya ulang, ada perasaan cinta kepada Allah dan perasaan cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah, ketahuilah kecintaan yang sebenar kepada Allah tidak mampu dicapai dan digapai melainkan pintunya. Kita perlu memasuki pintu cinta kepada Rasulullah baru boleh cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana tidak ada yang menzahirkan rahmat Allah melainkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang menzahirkan rasa kasih sayang Allah melainkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang menzahirkan rasa keampunan
daripada Allah melainkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makna kata Nabi ini orang tengah antara kita dengan Allah. Seandainya tidak ada Nabi, maka kita tidak akan mampu memahami dan merasakan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, abad kata Rasulullah ni peranan dia dalam kehidupan umat Islam sangat besar walaupun baginda telah wafat 1400 tahun dahulu. Boleh? Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita nak mencintai Allah dan Nabi-Nya, ia mesti didahului dengan perkenalan. Khususnya perkenalan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sejauh mana kita mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan kata guru saya, iman kita terhadap Allah jika nak dibandingkan dengan semua orang sama, tak ada beza. Sebab apa tak ada beza? Sebab orang yang paling kuat keimanan dia kepada Allah, tingkat yang paling atas sekali, level yang paling atas sekali apa dia? Dia tetap tak tahu macam mana hakikat Allah. Betul tak? Habaq Datuk Guru manapun, wali manapun, nabi manapun, tetap mereka ini tidak tahu tentang hakikat zat Allah. Tak ada siapa tahu. Maka keimanan kita terhadap Allah semua sama. Kata guru saya, apa yang membezakan keimanan saya, tuan-tuan dan puan-puan? Apa yang beza naik turun iman tersebut? Yang membezakan keimanan antara kita ialah sejauh mana kita mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Makin jauh, makin dalam kita kenal Nabi, makin tinggi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana kata Nabi ini bukan satu individu yang kita hanya ikut arahan dan suruhan dia. Kita percaya dekat dia. Tetapi dia sendiri memberikan kesan kepada asal keimanan dan juga memberikan kesan kepada peningkatan dan kualiti iman tersebut. Semua itu Nabi SAW lah yang menjadi penentu. Boleh? Oleh itu hadirin dirahmati Allah, kalau kita nak ada rasa sayang kepada Nabi, nak rasa teringat dekat Nabi, maka perlu kita kenal baginda Nabi SAW. Hal tu kita tak boleh elak. Tak ada orang ada rasa sayang kat Nabi tapi dia tak kenal. Tak ada. Memang setiap orang kenal. Kenal baru dia ada rasa sayang. Tengok macam mana Umar Al-Khattab ketika mana zaman jahiliah dia nak bunuh Nabi. Tapi lepas dia kenal Nabi, lepas dia masuk Islam, daripada orang yang nak bunuh Nabi, dia diangkat oleh Allah menjadi khalifah kedua umat Islam. Yang Nabi SAW sebut, Umar, kalau kamu lalu satu jalan, ketahuilah syaitan tidak akan lalu jalan tersebut. Umar, Nabi sebut, laukana ba'di Nabi lakana Umar. Seandainya setelah aku ada Nabi, nescaya Umar lah yang akan menjadi Nabi tersebut. Umar diberikan gelaran Al-Faruq yang membezakan antara hak dan batil. Jelas nampak pada Umar. Umar jadi macam tu sebab apa? Sebab dia kenal baginda Nabi SAW. Nampak tak? Bagaimana Nabi boleh mengubah seseorang daripada pembunuh, daripada orang yang digeruni, Nabi boleh mengubah dia menjadi khalifah umat Islam. Itu baginda Nabi SAW. Maka kesan Nabi kepada Umar, itu juga kita mau kesan Nabi dalam hati kita. Hadirin dirahmati Allah. Boleh tak? Baik, tanpa membuang masa, maka pada malam ini saya ingin kita ni nak berdiskusi, nak sembang, nak mengenali baginda Nabi SAW melalui nama-nama baginda. Dan ilmu tentang nama-nama Rasulullah ini saya lihat tak ramai ustaz-ustaz yang sebut. Tak ramai ustaz-ustaz yang buat tajuk dalam kuliah mereka. Sedangkan ilmu ini ilmu yang amat penting untuk mengenali baginda Nabi SAW. Baik. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, baginda Nabi SAW bersabda, Innali asma. Sesungguhnya aku mempunyai nama-nama. Iaitu Nabi kata, sesungguhnya aku mempunyai nama-nama yang banyak. Sebab apa Nabi bagi tahu macam tu? Nabi tak bagi tahu saja-saja. Dia nak kita tahu nama dia, dan daripada namanya tersebut kita kenal dia dan jatuh kasih dan cinta kepada dia.
Bukan Nabi saja-saja sebut. Kerana setiap namanya ini ada makna, ada peristiwa, ada sifat, ada karakter yang ada dalam diri Nabi yang akan membuat kita sayang kepada Nabi. Dan daripada kita sayang itulah kita akan buat segala arahan dan suruhan Nabi dengan didasari perasaan kasih sayang. Bukan kerana terpaksa, bukan kerana ataupun buat benda itu sekadar tak ada perasaan kosong. Kita semayang, rukuk, sujud, tahiyat apa semua, adakah perbuatan itu kosong daripada kecintaan kepada Nabi? Kita tak mahu macam tu. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, contohnya Sayyidina Uthman, boleh semayang ketika mana qiyamul lail boleh khatam satu Al-Quran. Semayang lama. Abu Bakar semayang lama, Umar semayang lama. Bahkan disebutkan dalam Al-Muwatta Imam Malik ketika mana para sahabat semayang tarawih, Umar yang kumpulkan orang, sebab sebelum Umar kumpulkan orang semayang di masjid, masing-masing pakat semayang di rumah masing-masing. Maka Umar yang bagi idea, kita kumpulkan setiap orang yang ada kumpul dalam satu masjid, kita lantik imam untuk bagi dia sembahyang tarawih. Macam yang kita buat sekarang ini. Umar yang pencetusnya. Diriwayatkan dalam Al-Muwatta bagaimana mereka sembahyang. Mereka sembahyang tu lepas daripada isyak tarawih, baca ataupun lamanya mereka sembahyang tersebut sampai di antara para sahabat ada yang bertongkat sebab lama sembahyang. Bahkan diriwayatkan mereka sembahyang tu lagi 10 minit lebih kurang macam tu saja nak masuk sahur, nak masuk subuh. Mana kata lepas mereka sembahyang tarawih tu bergegas mereka balik rumah sebab nak sahur, takut tak dan. Nampak kata mereka sembahyang lama. Kita sembahyang cucuk-cucuk saja. Sembahyang lama tu sebab apa? Sebab Nabi sembahyang lama. Mereka tiru Nabi SAW. Tu kualiti sembahyang baginda Nabi SAW yang rakaatnya tidak banyak tetapi qiyamnya lama. Baginda Nabi menghabiskan Al-Baqarah, menghabiskan Ali Imran, menghabiskan An-Nisa dalam sekali sembahyang, sekali rakaat saja. Maka bila Nabi sembahyang lama, para sahabat sayang kepada Nabi dan tiru baginda Nabi SAW. Oleh itu, kualiti sembahyang sahabat nak banding dengan kita, jauh beza tu. Nampak tak? Boleh? Jadi kita nak kenal sebab kita nak buat satu ibadat tu dengan perasaan kasih sayang kepada Nabi SAW. Sebab itu daripada nama-nama Nabi ini kita kenal, kita akan sayang kepada baginda SAW. Hadirin dirahmati Allah, innali asma, kata Nabi, bagiku ada beberapa nama ataupun nama-nama yang banyak. Al-Imam Al-Jazuli rahimahullah menghimpunkan nama-nama Nabi kita ada 201 nama. Al-Imam ataupun para ulama yang lain menghimpunkan nama Nabi kita ada 700 nama. Dan ada ulama yang kata nama Nabi kita ini ada 1000 nama. Tetapi yang dikaji, yang ditulis ada 700 nama sahaja. Nampak? Maka Nabi kita ini ada banyak nama sebab apa? Kaedah, ada satu kaedah menyebutkan kasratul asma tadullu ala syarafil musamma, yang bermaksud banyaknya nama dan gelaran selalunya menunjukkan tentang kemuliaan orang tersebut. Maka itulah baginda Nabi SAW. Boleh? Nama yang pertama baginda Nabi kata ana Muhammad, akulah Muhammad. Muhammad ni apa dia? Yang menghimpunkan keseluruhan sifat-sifat yang baik dan terpuji. Itu maksud Muhammad. Baik, siapa dia yang bagi nama Muhammad kepada Nabi kita ini? Maka disebutkan oleh Al-Imam Imam As-Salihi di dalam kitab dia Subulul Huda wal Rasyad fi Sirati Khairil Ibad. Al-Imam As-Salihi dia sebutkan pada satu ketika apabila baginda Nabi lahir, maka datuk baginda Nabi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bila Nabi lahir hari ke-7 tu dia buat akikah. Rupanya akikah ni dulu mungkinlah bukan nama akikah kan, tapi dulu pun ada juga budaya macam tu. Hari ke-7 akan buat akikah. Akan disembelih kambing. Dan Abdul Muttalib sembelih kambing, panggil orang Quraisy semua main makan. Maka orang Quraisy pun bila dia makan tu dia sembang dengan Abdul Muttalib. Dia kata apa? Ya Abdul Muttalib ma samaita. Abdul Muttalib, kamu buah apa? Nama apa cucu kamu ni?
Maka Abdul Muttalib kata, "Samaituhu Muhammadan." Aku bagi nama dia Muhammad. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, zaman jahiliah dulu, nama Muhammad ni tak popular langsung. Hanya ada 3-4 orang saja yang nama Muhammad, sebab yang gugur nama Muhammad waktu itu sebelum Nabi kita, mereka juga biasa baca kitab-kitab terdahulu, kata Nabi yang terakhir diutuskan ini nama Muhammad. Jadi mereka harap anak-anak mereka ni jadi Nabi. Dan mereka buh juga nama Muhammad. Ada berapa sebelum Nabi kita? 3 ataupun 4 orang macam tu saja. Nama yang tak berapa popular nama Muhammad ni. Sehingga kan kawan-kawan Abdul Muttalib ni kata, "Lima raghibta an asma'i ahli baiti." Abdul Muttalib, awak nama pelik sangat, tak bisa dengar pun. Dia berkata macam tu lah. Maka Abdul Muttalib kata, "Aradtu an yahmaduhu Allah fis sama' wa khalquhu fil ardi." Kata Abdul Muttalib, aku nak Tuhan puji dia di langit dan aku nak makhluk Tuhan itu puji dia di bumi. Tu Abdul Muttalib. Niat dia sebab nama Muhammad ni. Dan juga disebutkan oleh Al-Imam As-Suhaili rahimahullah. Imam Suhaili menyebutkan apa? Abdul Muttalib ni, cerita yang dia boleh buh nama Muhammad dekat cucu dari Rasulullah ni, sebab dia pernah bermimpi. Mimpi dia itu ditafsirkan oleh pendeta pada waktu itu. Dia kata Abdul Muttalib akan sampai satu masa nanti akan lahir daripada keturunan kamu Abdul Muttalib seseorang yang akan diikuti oleh seseorang yang akan diikuti timur dan barat. Mana kata satu dunia akan ikut dia. Dan juga dia ini terpuji di langit dan terpuji di bumi. Sebab itu Abdul Muttalib bila tahu tafsir mimpi macam tu, dia namakan cucu dia ini Muhammad. Itu cerita dia macam mana Rasulullah boleh dapat nama Muhammad, iaitu yang menghimpunkan segala akhlak yang terpuji dan akhlak yang baik ada pada diri baginda Nabi SAW. Bahkan disebabkan akhlak dan juga sifat yang terpuji yang ada pada Nabi ini, Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam. Abu Dzar Al-Ghifari seorang sahabat yang hebat daripada kabilah Bani Ghifar. Dia luar daripada Makkah. Abu Dzar Al-Ghifari mula-mula dia hantar adik dia dulu, Unais. Unais, pergi tengok Ustaz, aku dengar cerita ada seorang yang mendakwa dirinya Nabi. Pergi tengok dia Ustaz, lagu mana cerita? Maka Unais ni pergi ke Makkah, jumpa dengan Nabi kita, masuk Islam di tangan Nabi SAW. Bila balik, bagi tahu dekat abang dia ni, Abu Dzar. Abu Dzar tanya, lagu mana Unais? Unais kata, "Ra'aituhu ya'muru bimakarimil akhlaq." Unais kata, aku tengok Nabi itu sentiasa menyuruh kita ke arah akhlak yang terpuji. Unais dia tertarik sebab tu. Maka dia masuk Islam di tangan Nabi SAW. Abu Dzar Al-Ghifari tak puas hati, dia sendiri berjumpa Nabi SAW dan dia masuk Islam di tangan baginda Rasulullah SAW. Salah satu contoh akhlak terpuji baginda Nabi SAW yang mungkin di antara kita ni mungkin dah tak biasa buat lagi macam mana Nabi buat. Apa dia? Baginda Nabi dulu orang kenal seorang Rasul yang juga seorang pemimpin. Jadi adalah beberapa sahabat yang miskin, yang tak ada apa ni, dia pergi dekat Nabi, maka dia minta apa-apa yang boleh Nabi bagi dekat dia supaya wakil rakyat lah, orang pergi rumah minta tolong apa semua tu. Sama juga Nabi macam tu. Tapi pada ketika itu ditakdirkan Nabi ni tak ada apa-apa di rumah dia. Seorang yang hebat, seorang pemimpin, tapi hidup dalam keadaan tidak penuh harta dunia dengan dia. Itu Nabi kita SAW. Baik, selalunya orang kalau main kat kita tak ada apa-apa, kita nak bagi dah? Tak bagi dah, satu. Yang kedua, kita ada apa? Ambil alternatif lain. Selain daripada, minta maaf lah, aku pun tak ada apa nak bagi ni. Betul tak? Selalu kita berhenti dekat tu je. Tapi baginda Nabi ni, ketika mana sahabat tu main dekat dia, ya Rasulullah, bagilah aku apa-apa, aku pun tak ada apa ni. Baginda Nabi kata, ma'andi syait, minta maaf, aku pun tak ada apa-apa. Walakin ibta' alayya, fa'idha ja'ani syai'ul qadaitu. Kata Rasulullah, minta maaf, aku pun tak ada apa-apa. Cumanya, hampilah dekat pasar, belilah apa yang hang nak, hutang tu letak atas nama aku. Baginda Nabi SAW. Ada di antara kita buat macam ni? Ada tak?
Saya sendiri pun tak biasa buat. Tapi Nabi kita SAW buat macam tu. Betul tidak Muhammad yang terhimpun padanya setiap akhlak yang terpuji dan baik, maka itulah baginda Nabi kita SAW. Kita baca surah Ali Imran. Macam mana ayat tu? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah, cepatlah kamu kepada keampunan Allah dan juga syurga yang dibentangkan luas langit dan bumi. Dan syurga itu disediakan untuk orang yang bertakwa. Sebenarnya orang bertakwa tu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ciri pertama orang yang bertakwa itu adalah dia mereka yang menginfakkan, membelanjakan dan mendermakan harta mereka ketika mereka susah, ketika mereka senang dan juga ketika mereka susah. Senang semua orang boleh bagi. Tidak, kita ada apa-apa kita boleh bagi. Tapi hak susah ni bila kita tak ada, kita nak bagi hak tu susah. Tapi siapa yang beramal dengan ayat tu? Baginda Nabi SAW. Dia tak ada apa pun dia tetap bagi. Cara dia, si fulan pilah dekat market, belilah apa yang hang nak, hutang letak atas nama Muhammad. Orang main tuntut ke aku akan bayar untuk hang nanti. Itu baginda Nabi kita SAW. Muhammad. Maka ini akan membuahkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi. Rupanya baginda macam tu. Baginda ajak kita akhlak macam tu. Dan akhlak ini, hadirin dirahmati Allah, Nabi sebut, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Kata Nabi, orang yang paling aku sayang di antara kamu. Nabi sebut ni, kita nak tahu ni hadis ni, siapa nak orang yang Nabi paling sayang? Orang yang aku paling sayang di antara kamu. Dan juga orang yang paling dekat kedudukannya denganku di syurga nanti. Dua benda. Nabi sayang, dia di syurga nanti bukan setakat masuk syurga, tapi duduk dekat dengan Nabi. Siapa dia? Ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling baik akhlaknya antara kamu. Tu. Nabi mai bawa akhlak dan dia nak kita ini juga ada akhlak dan sifat yang baik yang menyebabkan kita akan disayangi oleh dia dan kita akan masuk syurga bahkan dekat dengan dia. Mana kata agama Islam ni mudah saja, jaga akhlak confirm masuk syurga. Nampak tak? Ini kita belajar daripada nama Nabi kita Muhammad SAW. Boleh? Seterusnya hadirin dirahmati Allah, Nabi kita wa ana Ahmad. Aku juga namanya Ahmad. Ahmad ini, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Ahmad ini nama Nabi kita sebelum baginda lahir, nama Ahmad dalam kitab-kitab terdahulu. Dan Ahmad ini juga disebutkan oleh Nabi Isa alaihissalam dalam surah As-Saff. Wa mubasysyiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa menyebutkan, Nabi Isa ini memberikan khabar gembira kepada semua akan datang setelahnya seorang Rasul yang bernama Ahmad. Itu baginda Nabi SAW. Nabi Isa habaq satu berita gembira. Nanti akan datang kepada kamu seorang Rasul yang setelahku namanya Ahmad. Nabi Isa, jarak antara Nabi Isa dengan Rasulullah berapa tahun? 572 tahun. Lamanya. Tak ada seorang Nabi celah-celah tu. Dia habaq dah berita gembira nanti akan ada seorang Nabi dan Rasul setelahku yang namanya Ahmad. Berita gembira sungguh. Pasal apa berita gembira? Sebab disebabkan Nabi lah kita boleh dapat nikmat, kita boleh dapat ganjaran yang tidak didapatkan oleh umat-umat terdahulu. Sebab Nabi, bukan sebab lain. Bagaimana? Saya selalu buat main contoh ni, hadis riwayat Muwatta Imam Malik dan juga Imam Muslim. Nabi SAW sebut, mahukah? Saya ringkaskanlah. Nabi kata ada 3 amalan yang kalau kamu buat, Allah Ta'ala akan hapuskan kesemua dosa kamu, Allah Ta'ala akan angkat darjat kamu. Yang pertama apa dia? Isbaghul wudu' alal makarih. Amalan pertama ialah kamu menyempurnakan wudu kamu ketika mana kamu rasa susah untuk melakukan sedemikian. Apa makna tu? Contoh mudah apa dia? Kita tidur dalam aircon. Bila bangkit, nak main semayang subuh, nak ambil yang semayang sejuk, betul tak? Tapi tetap kita ambil yang semayang macam biasa, 1 elok 3 kali, semua sempurnakan wudu. Tapi rasa sukar tak nak buat macam tu. Sebab waktu tu sejuk, betul tak? Ayak nak kena kulit ni Allah. Nampak? Tapi amalan macam inilah Nabi kata, semua kesalahan kamu akan diampunkan oleh Allah. Dan juga kamu akan diangkat darjat kamu dengan amalan tersebut. Satu.
Yang kedua apa dia? Wantizarus salah ba'da salah. Amalan kedua yang kalau kamu buat dapat ganjaran yang sama, tunggu waktu semayang. Kita dah semayang dah, lepas tu kita tunggu waktu seterusnya. Macam malam ni. Orang yang duk biasa main kuliah, duk dengar kuliah, lepas habis kuliah dia terus semayang, dia dapat ganjaran ni. Dan yang terakhir adalah wa kasratul khuta ila al-masajid. Amalan yang akan dapat ganjaran yang sama ialah orang yang selalu main masjid, dia akan dapat dulu. Orang yang selalu main masjid ini Allah Taala hapuskan dosa kesilapan dia. Dan Allah Taala akan angkat darjat dia pada sisinya. 3 amalan ni. Tapi hadis tu tak habis lagi. Sebab tak habis? Sebab Nabi sambung fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Orang yang buat amalan-amalan ni salah satu ke, tiga-tiga ke, Nabi kata orang yang buat amalan ni akan dapat pahala ar-ribat. Apa dia pahala ar-ribat tu? Pahala ar-ribat ini ialah pahala berjaga di jalan Allah. Contoh tentera jaga sempadan, mereka tu dapat pahala ar-ribat. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, bagaimana bentuk pahala ar-ribat ni? Kata Rasulullah, pahala ar-ribat ni ialah ketika mana dia mati, yang mati ini memutuskan segala amalan, betul tak? Tapi orang yang dapat pahala ar-ribat ini, keseluruhan ibadat dia berjalan sedangkan dia berada di dalam kubur tak buat apa-apa. Keseluruhan pahala dapat dekat dia. Dia duduk dalam kubur. Kalau hari esok mati, 100 tahun lagi kiamat, 100 tahun tu segala amalan ibadat kita, kesemua pahala yang masuk dekat kita dalam alam kubur. Dia biasa buat apa? Dulu dia biasa mayang jemaah masjid 27. Tiap-tiap hari 27 tu kali dengan 5 masuk dekat dia kat kubur. Dia biasa puasa Isnin Khamis. Tiap-tiap Isnin Khamis sampai kiamat, pahala Isnin Khamis tu masuk ke dalam kubur. Dia biasa puasa Ramadan, setiap kali Ramadan pahala masuk dekat dia. Tarawih, setiap kali tarawih masuk dekat dia. Apa-apa semua amalan ibadat dia akan dapat dekat dia waktu dia dalam kubur. Siapa yang dapat macam tu? Orang yang buat 3 amalan yang kita sebutkan tadi itu. Ini juga kita dulu ingat, kalau nak pahala berterusan dalam kubur ni kena sedekah jariah lah, betul tak? Kena buat wakaf, buat semua betul. Hak orang yang ada duit, kita tak ada duit. Maka Nabi bagi kita 3 amalan ni. Nampak tak? Kita dapat ganjaran macam tu sebab apa? Sebab Nabi kita SAW. Seandainya kita bernabikan dengan Nabi yang lain, kemungkinan kita tidak mendapatkan ganjaran tersebut. Dan Nabi Musa alaihissalam diriwayatkan dalam hadis, nak sangat menjadi umat baginda Rasulullah SAW. Seorang Nabi nak turun jawatan daripada jadi Nabi, nak jadi umat Rasulullah SAW. Nampak tak? Makna kata betul baru satu kita sebut. Itu pun dah cukup menggembirakan kita dah. Kerana Nabi ini orang yang memberikan khabar gembira, perutusannya merupakan khabar gembira kepada keseluruhan alam. Itu baginda Nabi SAW. Seterusnya Nabi kata wa anal mahi alladhi yamhu Allahu biyal kufra. Kata Rasulullah, nama aku juga al-mahi. Al-mahi nama Rasulullah. Apa maksud al-mahi? Yang menghapuskan kekufuran di atas muka bumi ini. Itulah baginda Nabi SAW. Itu jelas bagaimana Islam dahulunya bermula dalam suasana yang cukup gelap, yang zaman jahiliah, yang Nabi kita bila semayang dekat Kaabah waktu dulu tu penuh berhala 360 berhala tu ada. Tapi bagaimana Islam sekarang kalau nak dibandingkan dahulu? Betul tak? Nabi kita al-mahi yang menghapuskan kekufuran dan menyebarkan Islam agama Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya wa anal hashir alladhi yuhsharu nasu ala qadami. Kata Rasulullah, aku ialah al-hashir. Nama Rasulullah al-hashir. Apa maksud al-hashir? Yaitu orang, yaitu ketika kiamat nanti semua orang akan dibangkitkan setelahku. Itu maksud al-hashir. Makna kata Nabi kita ini orang yang pertama akan dibangkitkan ketika mahsyar nanti. Kebangkitan semula nanti bila ditiupkan sangkakala yang kedua, maka yang pertama akan bangkit ialah baginda Nabi SAW. Dan juga seterusnya wa anal aqib. Aku ada di antara nama aku ialah al-aqib. Apa dia al-aqib? Al-aqib ini ialah alladhi laisa ba'dahu nabi.
Al-Aqib ini ialah setelah daripada aku tidak akan ada Nabi lagi. Aku adalah Nabi yang terakhir. Bila kita belajar nama Nabi juga, akidah kita akan jadi kukuh. Kita tahu dah Nabi sebut Al-Aqib. Dia ini penutup, penyudah segala Nabi. Tapi hak duk jadilah ni, cerdik pandai pun dia ikut Rasul Melayu lah. Rasul apa lagi? Apa? Rasul Kahab. Apa dia lagi? Semua jenis-jenis Nabi palsu. Duk ikut juga. Pasal apa duk ikut? Pasal tak kenal nama Nabi kita Al-Aqib. Penyudah segala Nabi. Tidak akan ada Nabi setelah. Nampak tak? Jadi daripada nama-nama Nabi ini, kita belajar tentang sifat baginda. Kita belajar tentang kelebihan baginda. Kita belajar tentang akidah daripada nama baginda Nabi SAW. Maknanya dengan nama Rasulullah itu sudah cukup untuk memberi kesan dalam kehidupan kita di dunia dan juga di hari akhirat. Karena itu penting untuk kita mengetahui nama-nama baginda Nabi SAW. Selain daripada nama yang kita sebutkan dalam hadis ini, di antara nama Nabi kita ialah Qadamu Sidqin. Bisa tanya, Qadamu Sidqin. Nak cari mana Ustaz nama Nabi Qadamu Sidqin tu? Buka surah Yunus ayat nombor 2. Surah Yunus ayat nombor 2 ada menyebutkan Qadamu Sidqin. Bagaimana ayatnya? Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minkum an anzilin nas wa basyiril ladina amanu bi anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Kata Allah, patutkah manusia itu merasa hairan dan ajaib, merasa pelik ketika mana kami memberikan wahyu kepada salah seorang lelaki di antara mereka, iaitu Rasulullah. Kami berikannya wahyu untuk dia menyatakan serta memberi amaran kepada manusia yang masih kufur dan ingkar kepada Allah. Dan juga kami beri dia wahyu supaya dia sampaikan berita gembira kepada orang yang beriman. Sesungguhnya bagi orang beriman itu qadamu sidqin. Apa dia qadamu sidqin? Ada persediaan yang ditunggu di hari akhirat. Apa dia persediaan tu? Apa maksud qadamu sidqin tu dalam ayat surah Yunus ayat nombor 2 tu? Hasan Al-Basri menyebutkan qadamu sidqin itu ialah Muhammad syafi'un lahu. Qadamu sidqin itu persediaan yang ditunggu-tunggu di hari akhirat oleh orang beriman itu siapa dia? Ialah Rasulullah yang akan memberikan syafaat kepada mereka. Al-Imam Syekh Al-Amudi menyebutkan Rasulullah ada berbagai syafaat. Antaranya apa dia? Antaranya syafaat Rasulullah. Yang pertama apa dia? Rasulullah boleh buat masuk orang dalam syurga tanpa hisab. Duk beratur elok-elok nak timbang amalan, Rasulullah boleh tarik terus masukkan kita ke dalam syurga tanpa hisab. Antara syafaat Rasulullah yang lain apa dia? Orang tu dah jadi ahli neraka dah. Malaikat apa kira pi kira mai cok ahli neraka dah kawan ni. Rasulullah boleh potong, Rasulullah suruh padam, masukkan dia ke dalam syurga. Apa dia lagi syafaat Rasulullah? Duduk dalam neraka dah, Rasulullah boleh pergi masuk neraka, ambil kawan tu masuk dalam syurga. Bahkan orang yang duduk dalam syurga, Rasulullah boleh buat naik darjat dia dalam syurga. Itulah persediaan yang ditunggu-tunggu oleh orang yang beriman di atas muka bumi ini. Rasulullah yang akan memberikan syafaat kepada mereka. Maka jangan kita risau hidup kita di hari akhirat nanti. Kalau kita beriman kepada Nabi, kenal Nabi, apatah lagi sayang kepada Nabi, jangan risau nasib kita di hari akhirat. Kita akan dibela oleh baginda Nabi SAW. Baik. Hadirin dirahmati Allah, Nabi kita ini namanya Qadamu Sidqin, persediaan yang ditunggu-tunggu. Itu masuk Qadamu Sidqin, persediaan yang ditunggu-tunggu oleh orang yang beriman. Ada satu hadis yang menarik saya nak kongsikan tentang ini apa dia? Satu hari hadis riwayat Imam Tirmizi, baginda Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu faratan min ummati adkhalahu Allahu bihi ma'al jannata." Kata Rasulullah, sesiapa yang kematian 2 orang anak dari kalangan umatku. Ini berita gembira Rasulullah bagi dekat kita. Sesiapa yang kematian 2 anak di kalangan umatku, nescaya Allah Ta'ala akan memasukkan kedua ibu bapanya ke dalam syurga disebabkan kehilangan anak mereka tersebut. Sayyidatuna Aisyah bila dengar Nabi kata macam itu, dia tanya, "Ya Rasulullah, 2 orang, kalau seorang masuk syurga dah?" Rasulullah kata, "Baik Aisyah, seorang pun, siapa yang kematian anak seorang pun, Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga dengan sebab itu." Baik, Aisyah ni dia cerdik. Pasal apa dia cerdik?
Ada 2 orang anak meninggal, masuk syurga. Ada seorang anak tapi meninggal, masuk syurga. Tapi dia ni tak ada zuriat dengan baginda Nabi, betul tak? Nabi SAW hanya ada anak melalui Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Aisyah tak ada anak. Dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau yang tak ada anak lagu mana ya Rasulullah? Agak-agak Nabi jawab apa? Nabi kata, fa'ana faratun li ummati. Yang mana tak ada anak, akulah yang akan menyebabkan akulah yang akan menyebabkan mereka masuk ke syurga. Tu. Yang mana tak ada anak yang tak berkahwin sebagai contoh, Nabi akan menyebabkan dia masuk syurga. Dan Nabi kata, lain yusabu bimisli, umat aku ini tak ada musibah yang paling besar mereka terima melainkan kewafatanku. Kewafatanku lah musibah paling besar untuk hampa. Selain daripada itu semua kecil sahaja. Aku yang akan sebabkan hampa masuk syurga nanti. Jangan risau. Itu baginda Nabi SAW. Nampak tak? Ini yang perlu kita kenal. Perlu kita tahu baginda Nabi. Lah rupanya Nabi akan menyebabkan kita masuk syurga nanti. Jangan duk risau dah nasib kita di hari akhirat, insya-Allah, karena kita bernabikan dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya yang terakhir di antara nama Nabi kita ialah Zul Makanah. Zul Makanah. Kau lepas ni ada siapa-siapa buat nama anak Zul Makanah. Apa maksud Zul Makanah? Yang mempunyai kedudukan dan martabat. Itulah baginda Nabi kita. So, ada satu hadis yang menunjukkan baginda Nabi ini mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ialah dalam hadis riwayat Muslim. Baginda Nabi kata, iza sami'tul mu'adzina faqulu misla ma yaqul. Apabila kamu dengar orang azan, ni dalam hadis ni ada cara untuk dapat syafaat Nabi, mudah. Dan juga dalam hadis ni ada tekan kedudukan Nabi di syurga nanti. Baik. Pertama Nabi kata, kalau kamu dengar orang azan, faqulu misla ma yaqul. Ucap dan jawab macam mana kamu dengar. Kita buat dah, alhamdulillah, betul tak? Kita tahu kata tu sunnah. Dan saya boleh tambah sikit lagi, ketika mana hayya 'alal falah, hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa billah. Ketika hayya 'alal falah kita sebut la haula wala quwwata illa billah juga, betul tak? Tambah sikit lagi, Allahumma ja'alni minal muflihin. Allahumma ja'alni minal muflihin. Hayya 'alal falah tu apa dia? Marilah menuju kejayaan. Lepas tu kita ucap la haula wala quwwata illa billah. Lepas tu tambah sikit, ya Allah jadikan aku di kalangan orang yang berjaya. Allahumma ja'alni minal muflihin. Sunnah siapa tu? Itu juga ialah cara Sayyidina Muawiyah sahabat Nabi jawab ketika mana hayya 'alal falah. Itu kita boleh buat tambah. Baik. Setelah mana kamu jawab azan itu, summa sallu alayya. Habis jawab tu selawat dekat aku dulu. Bukan baca doa terus. Ni sunnah yang kita tak buat. Jarang kita buat, betul tak? Kami di Mesir, lepas mana Bilal, la ilaha illallah. Lepas tu mereka akan ucap selawat kuat-kuat dengan mic tu. Tak katuk mic lagi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Macam tu. Baru baca doa. Ini sunnah yang kita tak buat. Malam ni saya main, kita dapat satu sunnah. Jawab azan, macam kita jawab lah ni. Habis azan tu jangan baca doa lagi. Selawat kat Nabi dulu. Paling kurang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling kurang. Lepas tu barulah Allahumma rabb hazid da'wati tammah. Itu cara dia nak jawab azan tu. Nabi ajak kita. Baik. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Sesungguhnya sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, balasannya Allah Ta'ala selawat kepadanya 10 kali. Yang bermaksud Allah Ta'ala akan angkat derajat kita 10 kali derajat, hapuskan kesalahan kita 10 kali hapus, dan Allah Ta'ala akan bagi ganjaran kebaikan pada kita 10 kali ganda dengan satu selawat kita kepada Nabi. Summa saluni al-wasilah. Habis kamu jawab azan, selawat ke aku, minta dekat Allah untuk Allah kurniakan aku al-wasilah. Itulah doa kita tu, Allahumma rabb hazina wa titamah. Baik, minta dekat Allah kurniakan aku al-wasilah.
Apa dia wasilah itu? Nabi kata, fa innaha manzilatul fi jannah la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu. Kata Rasulullah, al-wasilah itu ialah satu darjat dalam syurga dan ia tidak didapatkan melainkan seorang sahaja di kalangan hamba Allah. Dan aku mengharapkan akulah yang akan mendapatkan darjat al-wasilah tersebut. Dan memang Nabi kita yang dapatkan wasilah itu, satu kedudukan paling tinggi dalam syurga, seorang saja dapat. Sebab itu baginda Nabi dinamakan Zul Makanah, yang mempunyai kehormatan, ketinggian dan darjat. Dan penghabisan hadis ini, faman sa'ala li al-wasilah halat lahu syafa'ah. Sesiapa yang meminta kepada Allah untuk Allah berikan kepadaku al-wasilah, wajiblah baginya syafaatku nanti. Mudah saja nak dapat syafaat Nabi kita. Dan jangan risau nasib kita di hari akhirat. Kita akan selamat dengan baginda Nabi SAW. Dan salah satu amalan yang nak mendapatkan, yang mewajibkan kita mendapat syafaat Nabi di hari akhirat nanti ialah jawab azan. Lepas jawab azan, jangan baca doa dulu. Selawat dulu, lepas tu baru baca doa. Orang yang buat ni akan wajib mendapatkan syafaat Nabi di hari akhirat. Dan dia tidak perlu risau keadaan dia di hari akhirat nanti. Ajarkan pada keluarga kita, bagi tahu dekat jiran, bagi tahu dekat siapa-siapa yang kita kenal, supaya kita selamat di hari akhirat, mendapatkan syafaat dan pertolongan daripada baginda Nabi SAW, yang pada hari itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tersebut harta dan anak-anak tidak lagi berguna, melainkan sesiapa yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Dan tidak syak lagi nak dapat hati yang sejahtera, nak dapat lagu mana? Nak dapat melalui kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW. Sekadar itu dahulu pada malam ini, insyaAllah semoga kita mendapatkan ilmu, mendapatkan keberkatan, dan ini menjadi semangat kita untuk buat ibadat dalam bulan Rejab, buat ibadat dengan perasaan sayang kepada orang yang mengajarkan kita ibadat, iaitu baginda Nabi SAW. Sekadar itu dahulu, saya minta ampun, minta maaf sekadar bahasa tersalah bicara, dan kita tutup dengan 2 minit lagi ada sebelum kita semayang. Kita tutup majlis kita pada malam ini dengan sama-sama berselawat kepada baginda Nabi SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu la Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ustur qulubana, yassir umurana, balighna bima yurdika annana. وفقنا نحن يا رب وسائر المسلمين لمن تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.